Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nazim bin Basir, nombor matrik 275261. Pada pembentangan kali ini saya akan buat pembentangan mengenai pembinaan negara bangsa. Okey, konsep pembinaan negara bangsa ni maksudnya nation building, negara plus bangsa. Unit politik yang mampu mempunyai kedaulatan yang tinggi dan tanggungjawab serta kuasa menjalankan pentadbiran negeri sendiri. Negara ni berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dengan masyarakat. Bangsa mempunyai 3 tafsiran utama. Yang pertama dari segi perspektif perundangan, status kenegaraan menurut perlembagaan. Yang kedua dari segi perspektif keturunan berdasarkan ciri fizikal, biologi dan budaya, ras, kaum atau etnik. Yang ketiga dari perspektif politik, komuniti dalam politik dalam wilayah tertentu, identiti sepunya pembentukan negara berdasarkan sejarah. Konsep ini juga diasaskan atas bangsa yang disusun dalam satu organisasi negara. Sebuah negara yang berdaulat dengan rakyatnya hidup bersatu padu tanpa dipisahkan oleh ikatan pribadial yang sempit. Rakyat yang mempunyai keyakinan serta kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan undang-undang yang dilaksanakan di negara tersebut. Rakyat menerima nilai-nilai kebangsaan universal yang sama untuk dikongsikan bersama dan mengikut semua dalam bentuk bangsa yang bersatu. Nilai-nilai kebangsaan terdiri daripada pelbagai bentuk seperti bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, ideologi atau dasar-dasar negara tertentu yang bertujuan menyatukan rakyat serta seperti dasar pendidikan atau dasar kebangsaan. Di Malaysia, konsep negara bangsa ini dapat dilihat apabila mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengatakan tidak menghapuskan identiti kaum tetapi kesepaduan dalam kepelbagaian. Menurutnya juga dibina dan dibangunkan dengan rakyat menyanjung masa depan dikongsikan bersama, integriti seluruh wilayah dan kelompoknya, menikmati kehidupan bersama berasaskan persamaan hak dan keadilan, memupuk taat setia dan keabdian tidak berbelah bagi terhadap bangsa dan negara mereka. Faktor pembinaan negara bangsa ini mempunyai 5: lingkungan prinsip, integriti, kenegaraan, pluralisme dan demokrasi. Pembinaan negara bangsa di Malaysia juga pertama sekali perpaduan dalam pelbagaian, usaha dan proses ke arah pembinaan negara, perlembagaan persekutuan. Hasil langsung antara kaum di dalam negara. Contoh Malaysia mempunyai ramai kaum dan pelbagai agama. Seterusnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan agama Islam sebagai agama rasmi negara. Lepas tu di Malaysia juga masyarakat Malaysia pelbagai kaum dan kebebasan beragama. Untuk mewujudkan negara bangsa ini, satu ideologi negara iaitu mewujudkan rukun tetangga. Untuk falsafah menghormati dan meraihkan kepelbagaian. Wawasan 2020 juga diwujudkan untuk sebagai matlamat bangsa Malaysia, iaitu untuk mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan. Peranan dan faktor yang membawa kepada pembinaan negara bangsa. Yang pertama sekali faktor dia pemimpin politik. Yang kedua sistem perkongsian kuasa dalam kerajaan. Ketiga bahasa kebangsaan, sistem pendidikan dan kebangsaan. Fokus dan strategi untuk pembinaan negeri di Malaysia. Kita memperkasakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Sebagai contoh, apabila kita dapat melihat contoh di sebuah negara Brunei, dia hanya menggunakan bahasa Melayu dan tidak menggalakkan rakyatnya mengguna bahasa selain daripada bahasa Melayu. Dia menguatkan bahasa Melayu untuk menjadikan bahasa ibundanya. Yang kedua, memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional. Dekat sini
Memantapkan perpaduan maksudnya kita duduk dalam satu negara mesti mengeratkan lagi dan menjaga salah satu sama lain. Okey, yang kedua, memupuk cinta terhadap seni, patuh warisan dan budaya bangsa. Okey, untuk memupuk kecintaan terhadap seni, kita tahu kita punya sejarah banyak dekat wujud di Malaysia. Contohnya daripada Kesultanan Melaka, penjajahan British, penjajahan Belanda, lepas tu pemerintahan Jepun. Okey, untuk seterusnya membina jati diri dan semangat patriotisme dalam diri sendiri. Okey, ini perlu dibina dalam generasi muda lagi untuk memastikan mereka ingat tentang bagaimana dan sejarah negara Malaysia dibangunkan dari era penjajahan untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey, pembentukan. Okey, seterusnya untuk mewujudkan pembinaan negara bangsa, kerajaan telah mewujudkan satu sistem iaitu rukun negara. Okey, rukun negara ni berlaku apabila peristiwa 13 Mei 1969, rusuhan kaum. Okey, pada masa ini darurat telah diisytiharkan pada 16 Mei 1969, iaitu di bawah adena nombor 2, kuasa-kuasa yang perlu yang di-Pertuan Agong oleh atas nasihat PM. Perintah berkurung. Okey, larangan berkumpul, kawalan keselamatan dan sistem fungsi parlimen digantung. Pilihan Raya Umum 1969 turut digantung. Okey, pada 17 Mei 1969, Majlis Gerakan Negara ditubuhkan dan pengarahnya ialah Tun Abdul Razak. Untuk tujuan dia adalah untuk mengamalikan keamanan, menegakkan semula kepatuhan pada undang-undang, mengupuh suasana harmoni dan percaya. Tapi sukar dilaksanakan kerana pada masa itu keadaan masih tegang. Pada Ogos hingga Disember 1969, Majlis Muhibah Negara dan Jabatan Perpaduan ditubuhkan untuk mengendalikan usaha dan aktiviti bercorakkan muhibah antara kaum, ditukar kepada kem perpaduan negara ataupun kem perpaduan negara dan pembangunan masyarakat. 19 Januari 1970, Majlis Gerakan Negara menubuhkan satu lagi Majlis Perundangan Negara iaitu MPN di bawah Undang-Undang Darurat sebagai penasihat kepada Majlis Gerakan Negara. Okey, membincangkan dan meneliti isu-isu perpaduan dan menjalankan penyelesaian masalah berbanding kaum. Dan pada masa itu juga untuk mewujudkan rukun negara yang dilaksanakan 31 Ogos 1970 dan rukun negara diisytihar oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970. Okey, rukun negara ini merupakan ideologi kebangsaan, disusun prinsip hidup bermasyarakat yang mengandungi nilai-nilai kenegaraan yang norma-norma sosial yang meliputi aspek kehidupan bernegara seperti keagamaan, kebudayaan, ekonomi, politik dan perundangan. Objektif rukun negara untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan masyarakat, memelihara hidup yang demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil untuk kemakmuran negara yang dinikmati secara adil dan saksama. Bentuk satu sikap yang relevan terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan pelbagai corak. Membina sebuah masyarakat yang progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden. Okey, prinsip-prinsip rukun negara: 1. Percayaan kepada Tuhan. 2. Kesetiaan kepada raja dan negara. Mematuhi undang-undang, keluaran peranggaan dan kedaulatan undang-undang. Okey, langkah-langkah kajian untuk mencapai perpaduan politik. 1. Politik pemufakatan. 2. Perkongsian kuasa dalam kerajaan. Okey, dari segi sosial, wujudkan rukun negara, dasar pembelajaran kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan, satu Malaysia, ekonomi, dasar-dasar pembangunan, matlamat utamanya perpaduan kaum, dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Isu-isu dan cabaran semasa perpaduan di Malaysia. Pengalaman Malaysia, contohnya apa yang terlihat kat sini, konsep Malaysian oleh Lee Kuan Yew semasa konflik Malaysia Singapura 1965. Tragedi 13 Mei 1969. Isu-isu pendidikan dan isu bahasa kebangsaan. Kesimpulan di sini dapat kita lihat, membina sebuah negara bangsa yang sempurna bukanlah mudah, apatah lagi sebuah negara seperti Malaysia dengan pelbagai kaum serta etnik, latar belakang sejarah, bahasa
dan budaya berbeza, perlu dikukuhkan pula oleh sentimental. Barisan berbeza menyumbang kepada kemunculan persoalan dan masalah yang kompleks. Ibarat seperti sebuah resepi masakan, negara bangsa bukanlah sekadar pelengkap rasa tetapi merupakan bahan utama bagi menghasilkan satu masakan yang bukan sekadar enak dan lazat, malah menyihatkan. Sebalik itu, kesukaran dan pelbagai alasan yang menguatkan kegagalan mencapai ia sebenarnya sesuatu yang tidak mustahil untuk dikecapi. Justru itu ia berjaya dikecapi, maka benarlah pandangan sejarawan terkenal aktor Mau Wicks yang mengungkap masyarakat manusia yang memang memerlukan sejarah. Masyarakat kita yang canggih hari ini memerlukan banyak sejarah. Kita semua sentiasa memandang kepada sejarah, sentiasa membuat pengadilan sejarah. Pelajar-pelajar seharusnya didedahkan dengan sejarah di peringkat akar umbi lagi, walaupun tahap yang paling minimum. Ibarat kata patah, menutup buluh biar dari rebungnya. Di sini saya mengakhiri dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum.